رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا وآتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah taala perluaskan lagi ilmu kita dan Allah taala bertambahkan lagi amal kebaikan kita sebelum daripada kita kembali berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik. Hari ini insya-Allah sedikit sebanyak kita sama-sama berkongsi. Kalaulah pada bulan Rajab itu terkenal dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah daripada bulan Rajab itu ada satu bulan yang sangat-sangat dinanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh pada bulan itu, iaitu pada bulan Sya'ban. Maka bilalah dikatakan bulan Sya'ban, 3 bulan ini, pertamanya Rajab, yang kedua Sya'ban, dan yang ketiga Ramadan, dan yang keempat Idul Fitrah. 4 bulan ini iaitu 4 bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan ataupun perlakukan peristiwa-peristiwa yang besar, yang mana peristiwa-peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran sebagai ayyam Allah. Ulama telah memberikan perkataan yang disebut di dalam Al-Quran ayyam Allah, mereka-mereka yang membesarkan ayyam Allah, yakni hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hari-hari Allah taala? Maksudnya hari-hari yang mana Allah taala berperlakukan peristiwa-peristiwa yang besar di dalam Islam. Itu makna hari-hari besar. Nah,
Macam kita katakan, bila katakan ayyam Allah, termasuk padanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ayyam Allah, termasuk di dalamnya peristiwa Maulidun Rasul, kelahiran baginda Nabi SAW. Ayyam Allah, termasuk juga malam bulan nisfu Sya'ban. Ayyam Allah, termasuk juga dengan peristiwa malam Lailatul Qadar. Ayyam Allah, termasuk juga peristiwa awal Muharram. Ayyam Allah, termasuk juga dengan peristiwa hari Ashura dan sebagainya. Maka ini disebutkan hari-hari kebesaran di dalam Islam. Baik. Dalam akidah, sebelum masuk daripada nisfu Sya'ban ni, sebab ada segelintir manusia yang mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikatakan pada bulan Sya'ban. Hatta yang mengatakan bulan Sya'ban ini orang yang beramal, hadisnya hadis palsu, hadisnya hadis yang tak boleh hadisnya tak boleh dijadikan hujah, hadisnya itu hadis yang dhaif dan sebagainya. Pertama sekali perlu diingat, segala amalan-amalan yang kita lakukan itu bukanlah 100% mesti dengan hadis yang sahih. Tidak. Hadis yang sahih ialah hadis untuk menentukan hukum wajib, halal dan haram. 3. Wajib, halal, haram. Ini benda ni mesti dengan perkataan hadis-hadis yang wajib. Benda yang kita nak mewajibkan sesuatu mesti menggunakan hadis yang sahih. Contoh kita katakan dalil kenapa anak mesti taat pada ibu bapa. Rasulullah bersabda, hadis yang sahih, hadis bagian-bagian. Kenapa kita ni wajib sembahyang 5 waktu? Oh, hadisnya bagian-bagian. Kenapa kita ni wajib beramal soleh? Kena hadis bagian-bagian dan sebagainya. Adapun benda berkaitan dengan amalan, maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, boleh beramal dengan hadis sekalipun dhaif. Dalam bab beramal boleh, ataupun dalam fadailul a'mal, dalam kita nak mengamalkan hadis, mengamalkan sesuatu amalan, maka boleh menggunakan hadis yang dhaif. Cuma hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan hujjah untuk menjadikan amal itu wajib. Faham tak ni? Kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif, tak ada masalah. Kita nak beramal dengan puasa nisfu Sya'ban, boleh, silakan. Kita nak beramal dengan puasa Sya'ban, boleh. Tetapi hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan hujjah untuk mewajibkan amal tadi tu. Tak boleh. Tak boleh kita dia amalkan walaupun hadis itu dhaif. Boleh je amalkan. Ustaz, dia ni suruh orang beramal pula, kan hadis tu hadis dhaif. Kan? Contoh kita katakan hadis tu hadis dhaif. Kenapa nak suruh orang beramal? Kena ingat, hadis dhaif tidak boleh menjadi hujjah untuk mewajibkan. Kalau nak suruh orang beramal, itu wajib ke tak? Saya suruh orang beramal, beramallah, puasalah hari nisfu Sya'ban ni, buat baca Yasin, buatlah. Saya nak tanya, saya suruh tu saya wajibkan ke ataupun galakkan? Galakkan, bukan mewajibkan. Jangan salah faham. Nampak? Jangan kita anggap bila orang ulama' kata menggalakkan nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali tu, nak kita katakan ni tengok suruh orang. Hadis dhaif tu kata dos paksa orang beramal. Kita tak paksa, kita menggalakkan. Galakkan tidak menjadi kewajipan. Nampak? Adapun kalau bab sembahyang 5 waktu, saya rasa jemaah surau ni saya galakkanlah kalau boleh sembahyang 5 waktu. Kena tak kena ayat tu? Sembahyang 5 waktu tak boleh nak galakkan, itu kewajipan. Nampak? Janganlah buat perangai pula. Nak, kalau tuan-tuan tak nak sembahyang pun tak apa sebenarnya. Macam tu. Bila sebut berkaitan dengan hadis,
nampak hadis dhaif ini, maka boleh diamalkan, cuma tak boleh diwajibkan. Nah, tak boleh diwajibkan. Baik, itu dari segi sudut amal. Maka apakah kelebihan yang besar yang berlaku pada bulan Syaban? Syaban ini dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Inna Rajab syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab itu ialah syahrullah, ialah bulan Allah Taala. Wa Sya'bana syahri aku, wa Ramadana syahru ummatlah bulan bagi umatku. Kenapa Rasulullah kata demikian? Inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah Ta'ala. Maksudnya, peristiwa yang berlaku pada bulan Rajab yang paling besar ialah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah peristiwa yang besar itu? Iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Benda berkait dengan Allah Ta'ala, dengan ketuhanan. Nah, Allah Ta'ala bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra bi'abdih. Tuhan bawa Rasulullah, bukan Nabi pergi sendiri. Sebab tu kita faham elok. Kata Al-Imam Baihaqi, nah, Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj sebanyak 34 kali. Sepanjang hayat baginda, Rasulullah Isra dan Mi'raj sebanyak 34 kali. 33 kali birruh. 33 kali Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan ruh sahaja. Maknanya tidak dengan jasad. Hanya satu kali sahaja Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan jasad. Nampak? Maknanya barangkali Nabi bermimpi, Tuhan bawa dia pergi Isra dan Mi'raj. Nampak? Mimpi Nabi itu kan semuanya ialah wahyu kan? Nak, mana ada mimpi kita? Kalau mimpi memang munasabah, merapu-rapunya mimpi Nak, kena kerja dengan beruang lah, nak banjir besar lah, nak kapal terbalik lah, macam-macam. Kalau kita punya mimpi, Nabi mimpi semuanya adalah wahyu. Jadi bilalah dikatakan Isra dan Mi'raj itu syahrullah, maka perkara peristiwa yang paling besar ialah ketemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua bulan Sya'ban. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban itu ialah syahri, ialah bulan aku. Apa maksud bulan aku? Kerana pada bulan Sya'ban ialah bulan yang diturunkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu turun pada bulan Sya'ban. Nampak? Maka perintah berselawat kepada Nabi ini diturunkan sebenarnya nak memperingati perintah diturunkan selawat atas Nabi SAW itu, maka Nabi menisbahkan bulan Sya'ban itu sebagai bulan aku. Nak, macam contoh kalau kita kan, nak dalam banyak-banyak bulan 3 ni bulan saya menang semua anugerah, contohlah kata. Maka kita katakan bulan 3 ni bulan saya lah. Macam itulah ibaratnya. Nak, bulan 14 hari bulan 3 itu adalah tarikh perkahwinan saya, contoh kata. Maka dikatakan bulan 3 tu adalah bulan kita lah. Bulan kita apa? Bulan kita berkahwin. Maknanya sweetnya waktu bulan tu. Bulan lain masin. Nampak? Jadi itu yang dimaksudkan. Bilalah bulan Nabi, bulan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu turun pada bulan Sya'ban, maka kata ulama fa'aksiru bis-salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis,
hadis yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu taala alaihi bilaha asyra, sesiapa yang berselawat ke atas aku sebanyak satu selawat, maka Allah Taala akan terus selawatkan ke atasnya sebanyak 10 selawat. Hadis itu Rasulullah baca pada bulan Syaban. Maknanya perkataan tu pada bulan Syaban. Maka para ulama berkata bulan Syaban adalah bulan yang paling digalakkan kita bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah bulan dia. Sebab itu kata para ulama, dalam banyak-banyak amalan, dalam banyak amalan, 3 amalan ini yang Allah Ta'ala tuntut tanpa berwaktu. Kalaulah kita katakan kalau nak bersedekah, sedekah ni memang tak berwaktu, tetapi kena cari orang yang untuk disedekah. Mana boleh sedekah seorang-seorang? Ada orang sedekah seorang-seorang? Keluar duit, saya sedekah kat awak, itu tangan ni pun ambil, saya terima. Ada? Itu bukan sedekah nama. Sedekah mesti ada orangnya. Kalau nak semayang, ada waktu, ada kiblatnya. Kalaulah nak puasa, ada harinya. Kecuali 3 amalan ini yang Allah Ta'ala tuntut tapi tidak berwaktu. Pertama sekali ialah istighfar. Maka kata ulama, ketika mana kita berada di syahrullah, bila kita berada di dalam bulan-bulan Allah, maknanya bulan Rajab tadi, fa'aksiru bil istighfar, maka perbanyaklah oleh kamu akan istighfar. Bulan Rajab itu hari perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Kenapa banyakkan istighfar? Sebab kita kena sedar diri. Allah Ta'ala bersabda Allah Ta'ala berkata dalam satu hadis yang qudsi, aku tidak heran. Aku tidak heran dan aku tidak pelik apabila hamba-hamba aku membuat dosa yang sangat-sangat banyak. Aku tak pelik. Allah Ta'ala kata aku tak heran. Nampak? Kalau awak buat dosa banyak-banyak, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa telinga, kalau awak buat dosa banyak-banyak, Allah Ta'ala kata saya tak heran. Tak heran pun. Maknanya Tuhan tak ada kata, budak ni banyaknya dosa dia, geram dah. Tak ada. Tuhan tak heran. Tapi yang Tuhan peliknya apa? Aku heran hamba aku bila dosa dia banyak, dia tak nak minta ampun. Yang tu aku heran. Dah lah dosa dah setambun, buat banyak tahu setambun. Istilah kata setambun. Setambun. Banyak orang nak setambun. Dosa dah setimbun dah. Setimbun pula dah. Tadi setambun, setimbun. Dosa dah berlambak dah. Tapi tak nak juga istighfar. Ini Allah Ta'ala kata aku paling heran dekat sini. Macam orang kata, kalau setakat awak pakai baju kotor, saya tak heran. Memang awak jenis memang pakai baju kotor. Tapi yang saya heran, bila bagi baju bersih pun awak pakai baju kotor tu juga. Tu heran tu. Nampak? Heran tu. Kita buat dosa banyak, Tuhan tak heran. Sebab apa? Sebab memang jenis kita ni buat dosa. Kita memang ada kesalahan yang kita buat. Mesti ada. Lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, itu dah merupakan satu kesalahan, dosa-dosa kecil. Nampak? Kita lupa Allah, lupa nak ingat Allah, sembahyang tak khusyuk, itu semua satu-satu dosa kecil. Itu tidak ada masalah. Tuhan kata aku tak heran. Yang aku heran ialah hamba-Ku banyak dosa tapi tak minta ampun. Yang tu yang aku heran. Satu. Kemudian pada bulan Rajab juga, selain daripada kita perbanyakkan istighfar, maka perbanyakkanlah qiyamul lail. Perbanyakkanlah sembahyang malam, taqarruban ilallah, kerana nak menghampirkan diri kepada Allah. Banyakkan berdiri malam, qiyamul lail, sebab taqarruban ilallah, kena berhampir kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok antara hikmah peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala bawa Rasulullah perjalanan pada waktu malam. Nampak? Waktu malam ni lah waktu orang nak berbisik-bisik kekasih dengan kekasih. Siang-siang dia kurang nak berbisik. Kita zaman muda-muda dulu kalau nak bergayut waktu siang ke malam? Kat pondok telefon tu.
tekan apa, star dengan apa satu di sebelah tu, hash kan, sebab nak bagi lama sikit dia punya duit. Tak tahulah dulu, ingat zaman ada pondok dulu ada tu orang jenis bergayut kat telefon, dia tekan, kita dah berkata pasal aku tekan benda tu. Dia kata kalau tekan ni boleh cakap lama sikit. Tak, zaman tu jenis handphone pun tak ada. Zaman saya belajar pondok tu awal-awal dulu, awal tahun 2000 dulu kan. Nak orang jenis masuk duit shilling tu, kelekang kan. Nak kuat bergayut kat pondok zaman tu. Kalau orang nak bergayut waktu bila? Waktu malam. Nampak? Waktu malam sunyi, waktu malam tak ada orang ganggu, kita berdua-duaan dalam gelap. Nak bersembang. Kita cakap mana? Oi, kenapa? Tak ada. Sayang, cinta, lagi apa lagi? Nak baby, nak baldi semua keluar. Kalau kita kalau dalam gelap tu tak? Inilah malam pertemuan antara kasih dengan kekasih. Waktu malam kita rasa jauh ke dekat dengan kekasih dia? Dekat. Dah bergayut macam tu. Begitulah juga hikmah Allah Ta'ala bawa Rasulullah Isra Mi'raj di waktu malam, sebab inilah waktu yang paling sesuai. Nah, baik. Kemudian habis dah 4 pada bulan Rejab. Maka bulan Rejab itu maka perbanyakkanlah istighfar dan qiyamul lail taqarruban ila Allah. Banyakkan buat amal-amal sunat sebab nak hampirkan diri kepada Allah. Satu. Bila masuk bulan Syaban, maka kelebihan pada bulan Syaban tadi apa dia? Yang kita katakan tadi, iaitu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Yang kedua, apabila kita bertemu dengan ayyam Allah. Ni. Bila kita bertemu dengan ayyam Allah, hari-hari kebesaran di dalam Islam, maka apakah yang kita nak buat pada hari kebesaran Islam? Ini jangan pertikaikan. Banyak orang pertikaikan. Bulan Maulid dandan je nak baca selawat. Bulan Maulid baru nak baca sirah Nabi. Bila tak ada bulan Maulid, tak ada nak baca sirah Nabi. Bila masuk bulan Syaban, dandan nak baca Yasin. Bulan lain tak nak pun baca Yasin. Bacalah Yasin juga bulan lain. Contoh kata. Kena ingat, kita kalau sambut hari kebesaran kita. Apa hari kebesaran kita? Birthday. Ulang tahun perkahwinan. Lagi, ulang tahun kematian. Ada orang sambut? Bukan kematian kita, kematian orang lain. Ada tak? Ada orang panggil, kalau ulang tahun kelahiran, orang panggil birthday. Kalau ulang tahun kematian, orang panggil haul. Majlis haul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maknanya ulang tahun kewafatan dia. Tu panggil majlis haul. Orang dulu kuat dengan majlis haul ni. Sebab itu orang dulu kenal ulama'. Antara hikmah buat majlis haul ni, contoh, pernah tahu tak majlis haul? Tahu tak? Majlis haul ni contoh kita katakan, seorang tok guru ataupun orang-orang alim, dia tak buat dekat artis. Majlis haul tak berlaku kat artis. Tak ada orang buat, hari ni kita buat majlis haul untuk Sudirman. Contoh kata, tak ada. Nampak? Majlis haul ni maknanya mana-mana orang soleh, tok guru, alim, ulama, orang ambil tarikh kematian dia itu. Bilalah sampai pada tarikh itu, orang akan buka balik cerita tentang ulama tadi tu. Faham tak ni? Contoh, seorang ulama yang terkenal dekat Malaysia ini meninggal pada tarikh 14 hari bulan 3 tahun 1952. Contoh kata ulama ni terkenal. Maka setiap 14 hari bulan 3, kita akan berkumpul, kita panggil orang kampung ni duduk satu majlis. Hari ni kamu tahu tak, 14 hari bulan 3 adalah tanggal kewafatan seorang ulama bernama sekian-sekian. Beliau adalah orang sekian-sekian, berkampung sekian di tempat ini, belajar di negeri ini. Contoh kata, ilmu beliau begini, dakwah beliau begini, amalan beliau begini,
Kalaulah majlis itu diulang-ulang tiap-tiap tahun, agak-agak orang kenal tak ulama tu? Mesti kenal punya. Nampak? Oh, pada tarikh sekian adalah hari kewafatan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Maka orang cerita tentang siapakah Siti Khadijah Al-Kubra, bagaimana beliau berkahwin dengan Rasulullah, bagaimana beliau mengandungkan anaknya 7 orang, bagaimana contoh tu. Maka orang lebih kenal rapat lagi siapa isteri Rasulullah. Ini tujuan majlis haul. Majlis haul ni nak ingatkan balik siapa yang kewafatan tu. Bukan sebab kita nak menyembah orang tu. Ni sekarang orang salah faham. Bila buat majlis haul, ni geng-geng penyembah-penyembah kubur ni. La ilaha illallah. Sembah kubur orang bendanya. Awak tak pernah masuk majlis haul, cuba duduk dulu kak. Nah, majlis haul itulah majlis haul. Bila dah orang dah cerita, istilah ulama kata manaqib. Manaqib maknanya perjalanan hidup ulama tu. Orang dah cerita. Apa kita nak buat dengan dia? Kita berdoa, buatkan tahlil untuk dia, bacakan Yasin untuk dia, berdoa minta Allah Ta'ala berkati dia, berkati kita dengan berkat yang ada pada dia. Itu tujuan majlis haul. Supaya hati kita tak lekang, tak lupa daripada memperingati para ulama. Ini tujuan majlis haul. Hari memperingati, itu majlis haul. Kita sekarang lama tak ada buat dah. Sebab tu kita ulama tak kenal. Anak-anak kecil kenal tak ulama? Tak kenal. Imam Syafi'i tak kenal. Imam Hanbali tak kenal. Syekh Zakaria Al-Ansari tak kenal. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani tak kenal. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami tak kenal. Tajuddin As-Subki tak kenal. Imam Jalaluddin Asyuti tak kenal. Jalaluddin Mahalli tak kenal. Qadhi Iyad tak kenal. Sebanyak benda kita tak kenal. Sebab apa? Kita tak pernah ambil tahu pun pasal ulama tu. Yang kita ambil tahu pasal apa? Latu-latu. Cerita pasal benda tu. Orang ni kahwin 2, bini cerai 1. La ilaha illallah. Tu lah kita ambil berat tu. Petang ulama tak ada. Sebab itulah, begitulah juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kita cerita balik peristiwa Isra Mi'raj supaya dapat ibrah. Begitu juga pada malam nisfu Sya'ban. Jadi setengah daripada perkara yang kita buat pada nisfu Sya'ban, pada malam hari bulan Sya'ban, apabila kita nak meraihkan ayyam Allah, balik pada kita. Kalau kita meraihkan hari kelahiran kita, apa yang kita buat pada hari kelahiran kita? Kita buat benda tak baik ke buat benda baik? Oh, hari ni birthday saya. Umur saya dah 32 tahun. Saya nak pecahkan kereta siapa tahun ni? Ada tak umur macam tu? Ada tak? Oh, umur saya sekarang ni dah 54 tahun. Rumah siapa saya baling batu Biasa ulang tahun saya sambut dengan baling batu kat rumah orang. Ada tak sambut macam tu? Tak ada. Mesti kita akan fikir kat mana kita nak makan special sikit. Tahun lepas mana? Tahun lepas restoran nasi arak Al-Husna. Al-Husna dah. Tahun ni kita pergi mana? Kita pergi Steamboat pula dah. Tempat yang baik ke tak baik? Tempat yang baik. Kita akan cari kebaikan yang untuk kita nak mengenangkan hari-hari kebesaran kita ni. Kalaulah hari kebesaran kita nak buat benda-benda yang baik, maka Allah Ta'ala ajar, Rasulullah ajar. Rasulullah jadi model terbaik mengajar umat dia bagaimana nak menyambut hari kebesaran Islam. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menanti-nanti kedatangan bulan Sya'ban. Faiza atah, ketika mana datangnya bulan Sya'ban tadi, sama syahra, Rasulullah puasa bulan Sya'ban itu selama sebulan. Nampak tu? Rasulullah memuliakan bulan Sya'ban itu dengan ibadat. Rasulullah puasa pada bulan Sya'ban. Kita nak sambut bulan Sya'ban dengan apa? Dengan apa? Dengan karaoke. Macam orang sekarang, zaman sekarang ni, hok bodoh-bodoh kan. Nak sambut hari raya Aidilfitri dengan apa? Dengan karaoke lah, dengan tu lah, dengan menyanyi lah, dengan berjoget lah, apalah semua. Kita sambut hari raya dengan apa? Kalau kita nak membesarkan hari raya tu, dengan membuat takbir. Takbir tu lah sepatutnya, takbir raya tu. Sebab tu orang dulu-dulu
Nah, zaman nenek moyang kita dulu, dia buat aktiviti taman yang dia buat. Takbir rumah ke rumah. Pergi rumah ni, betul pergi rumah tu. Sampai pukul apa? Ha? Biasanya tak ramai ha. Tahun ni biar ramai. Nah, takbir pergi rumah orang ni, takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kami di pondok dulu, sampai subuh, takbir tu. Takbir rumah ke rumah ni sampai subuh, sampai kelar dia lagi. Orang dapat subuh. Sampai subuh orang takbir. Subuh kami ni takbir, hak ni takbir. Hak takbir rumah ke rumah satu cerita dah. Hak dekat masjid takbir tu, pakai speaker luar masjid. Sampai subuh juga. Bagi turn. Nah, setengah jam awak. Takbir je kat masjid tu sampai habis. Itulah cara nak besarkan hari raya. Nah, kita sambut hari raya apa? Buat TikTok lah, tergedik-gedik lah, terbogel, habis semua benda keluar. Ni, tu panggil cara sambutan tak kena. Begitu juga kalau kita, jangankan katakan, kalau kita sambut hari-hari Islam pun dengan cara yang tak betul. Nah, kita sambut hari bulan Syakban, konsert Syakban, la ilaha illallah, berkejadah. Nah, konsert nampak? Ratu cantik Syakban, la ilaha illallah. Kalaulah sambut macam tu memang tak betul caranya. Nabi ajar bagaimana Nabi buat bulan Syakban, Nabi puasa bulan Syakban. Sehingga kan Rasulullah bersabda, sesiapa yang berpuasa di bulan Syakban, nescaya jauhnya antaranya dan antara api neraka itu ialah 4 musim dalam setahun. Maksudnya kalau dekat Arab dia ada 4 musim. Ada Saif, musim panas. Ada Syita, ada musim sejuk. Ada musim Kharif, musim duruh. Ada musim Rabi', musim bunga. Selagi musim ni ada, selagi tu dia tak masuk neraka. Maksudnya apa? Apa maksud dia? Orang kata awak, sesiapa seolah-olah kata gini, siapa yang puasa bulan Syakban, selagi jalan raya itu wujud, selagi tu dia tak masuk neraka. Jalan raya ni wujud tak wujud? Berapa lama jalan raya ni wujud? Tak tahulah, maknanya jauh sangat. Baik dia dengan api neraka tu jauh. Tak masuk neraka. Nampak? Sebab itulah, bila masuknya bulan Syakban, perbanyakkanlah berpuasa. Nah, baik. Kemudian, apa yang berlaku pada bulan Syakban lagi, selain daripada berselawat dan berpuasa. Tapi kena ingat, dalam ulama' fuqaha, kita cerita pasal benda-benda penting dalam bulan Syakban ni. Sesiapa di kalangan kita yang ada tertinggal puasa tahun lepas. Nah, sesiapa yang di kalangan kita ni, saya kiralah kalangan manusia ni, kalaulah ada tertinggal bulan puasa tahun lepas yang masih belum diqada, hukum dia wajib kena qada sekarang. Syakban ni dah jatuh hukum wajib. Contohnya saya kata macam ni, contoh ibarat. Seorang perempuan ketika bulan Ramadan tahun 2022 dia kedatangan haid selama 15 hari. Nah, 15 hari 15 malam maksimum darah haid. Berarti dalam bulan puasa tahun 2022 dahulu dia tak puasa Ramadan selama 15 hari. Bila lah dah habis darah haid dia pun puasalah sampailah ke raya. Jawapan di ulama, dia wajib kena qada 15 hari tu. Betul tak? Tapi wajib di situ wajib yang muwassa'. Wajib yang diberi keluasan. Maksudnya awak nak qada anytime boleh. Jangan hari-hari yang tak boleh dibenarkan qada, sudahlah. Nah, nak qada bulan Rajab, nak qada bulan Muharram ke, bulan Zulhijjah ke, bulan Zulkaadah ke, 15 hari tu. Ataupun awak buat Zulkaadah 2 hari, Zulhijjah 2 hari, nanti Muharram 2 hari, Safar 2 hari, sampai bulan Syakban habis 15 hari. Tak kira, boleh diberi kelonggaran. Tetapi kalau dia tak qada dia punya puasa tadi tu sampai 15 Syakban tahun 2023, berarti ada 15 hari lagi tinggal untuk dia qada. Maka kata ulama, 15 hari yang berbaki itu haram dia berbuka. Faham tak ni? Haram dia berbuka berarti haram dia tak puasa 15 hari sebelum Ramadan.
Sebab awak dah tinggal 15 hari je sebelum masuk Ramadan yang kedua. Dah 15 hari je tinggal, tak kotor-kotor. Maka 15 hari ni kata ulama, haram dia berbuka. Wajib dia kena qada puasa waktu tu, wajib. Nampak? Ustaz, 15 hari tu dah period ustaz. Jawapan dia, lepas daripada period ada berapa hari, wajib kena qada. Contoh, 15 hari, period 7 hari. Berbaki ada 6 hari lagi. Bererti 6 hari tu wajib kena qada. Faham lagi? Orang perempuan. Contoh ini. Satu. Yang kedua, orang yang belum membayar fidyah pada bulan puasa yang lepas. Dengan sebab keuzuran dia. Dia dah tak sihat. Dia dah tak larat dah ustaz. Tak? Dia tak puasa sebulan. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia ada keuzuran. Sebab tu puasa ni bagi orang yang daya. Orang yang mampu puasa, wajiblah puasa. Siapa yang tak mampu puasa, kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Nampak? Ni sekarang ni puasa tak bayar. Puasa tak puasa dah sebab uzur. Fidyah pun tak bayar. Maka kata ulama, wajib dia kena bayar fidyah. Selesaikan fidyah pada bulan Syakban ni. Settlekan 30 hari terus. Nak tak banyak mana pun, lebih kurang dalam 3 kampik beras Nak bayar fidyah ni tak banyak mana pun, 3 kampik beras je. Ini beras fidyah puasa saya tahun lepas yang lalu. Terimalah. Habis, settle masalah. Bagi orang yang tak larat. Kalau kita yang larat ni qada dulu tuan. Nampak? Kita yang larat ada ring, ada gagah ni, qada lah dulu. Nah, baik. Kalau sekiranya dia masih belum membayar fidyah pada bulan Syakban, bila masuk bulan Ramadan, fidyahnya akan digandakan. Double terus. Lagi berat Kalau lepas raya nanti baru nak bayar, 6 kampik beras. Faham? Ustaz dah 50 tahun dah tak bayar. Kiralah. Sekali bayar 3 kampik beras, 30 kali 50. Berapa? 3 kali 50 berapa? 150 tak? 150 kampik beras, Bangkok nak bayar. Nampak? Mula-mula tanya senang-senang tak nak bayar. Baik. Itu yang kedua. Yang seterusnya, yang ketiga, berkenaan dengan orang yang nak puasa Syakban. Dalam kitab fuqaha, kata musannif, dan haram lagi dan haram lagi tidak sah puasa pada setengah bulan Syakban yang akhir jika tiada dihubungkan dengan yang awal. Maksudnya, dalam bulan Syakban, sekarang kita berapa Syakban? 13 Malam 14 Nak. Kalau siapa nak puasa nisfusani, nisfusani maknanya bahagian kedua. Dia ada 30. Bila 30 bagi 2 ada 15. Siapa nak puasa hari ke-16, mesti dia kena puasa sehari sebelum daripada 16 tu dulu. Sama ada sehari atau 2 hari. Contoh, dia puasa 1 Syakban, kemudian dia tak puasa. Lepas daripada nisfu Syakban, dia dibenarkan puasa lagi. Faham? Lepas daripada 16 hari bulan. Kalau 1 sampai 15 dia tak ada puasa, dia tak puasa pun. Daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan, tak pernah puasa. Tiba-tiba nak puasa nisfu sani, kata ulama hukumnya haram. Jatuh haram tu. Sebab itu kalau kita nak puasa Syakban, nak puasalah hari yang nisful awal, kemudian disusuli dengan nisfu sani. Baik. Kemudian benda yang paling berlaku di bulan Syakban juga terakhir sekali, iaitu nisfu Syakban. Nisfu Syakban. Nisfu Syakban ni tuan-tuan, banyak hadis, tetapi hadis tak sampai martabat sahih. Yang paling tinggi pun hadis-hadis hasan. Dalam Abi Daud cerita berkenaan dengan malam nisfu Syakban. Maka para ulama terdahulu berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis Allah Ta'ala angkat amal-amal. Bahasa orang dulu kata hari tukar buku.
Kan? Hari-hari tukar buku kan. Malaikat tukar buku. Hak ni tukar, ni bawa naik tukar buku catatan amal tu kan. Nah, setengah ulama, bilalah hari-hari ini, hari nisfu Syaban ini berdasarkan hadis, maka ulama membuat satu amalan. Bid'ah tak? Ya, amalan ni bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kena faham elok. Amalan ni memang bid'ah, tak ada pada zaman Nabi. Tetapi amalan ni adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang dikira baik di kalangan umat Islam. Bid'ah ada dua, ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Bukan semua bid'ah tu dhalalah. Nah, bid'ah hasanah berlambak tuan-tuan. Jangan ingat bid'ah hasanah ni sikit-sikit je. Banyak sangat bid'ah hasanah yang kita buat. Nah, baik. Bilalah ulama buat satu amalan, yang mana amalan dia apa? Pertama sekali baca Yasin. Nah, lepas daripada maghrib baca Yasin. Nah, dengan niat apa? Niat yang pertama iaitu ditetapkan iman. Ni, pertama sekali. Bila baca Yasin tu nanti, niat pertama ditetapkan iman. Kenapa minta tetap iman? Allah, tetap iman macam simple je Ustaz. Kena ingat molek. Kalau ikutkan dalam kajian para ulama, nah, manusia sekarang ini, ramai yang di kalangan manusia Islam fid dunya wa kafirun fil akhirah. Ramai di kalangan manusia ni Islam dekat dunia, tapi hakikatnya dah jadi orang kafir ketika mati. Maksudnya apa? Dunia dulu sibuk dengan kelalaian, sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, akhirnya mati tak sempat mengucap. Faham tak ni? Na'udzubillahi min zalik. Minta kita jauh. Tak? Sebab tu kalau ada orang ustaz, dia mati apa ustaz? Mati sakit. Alhamdulillah. Mati sakit ni bagus tuan-tuan. Nampak? Maknanya Tuhan dah bagi warning kat kita, dah bagi peringatan sikit demi sikit, duduk sikit, sampailah kita hembuskan nafas terakhir. Nah, yang kita takut sekali ialah hatta Nabi pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min faja'atil maut. Ya Allah, aku berdoa berlindung kepada Engkau ya Allah daripada mati terkejut. Na'udzubillah. Nah, orang mati terkejut ni na'udzubillah, jangan minta lah kita jauh dengan Allah. Tengah-tengah jalan, kiok terus mati. Nah, kalau tengah semayang, meninggal, alhamdulillah. Tengah mengaji, meninggal, alhamdulillah. Kalau ada tengah karaoke, nah, dah tengah karaoke, kena kat kawasan dulu. Nah, kita nak rehat tengah hari. Nak tengah hari penat. Nak pukul 12 nak berehat kejap. Kenduri belakang kat rumah. Kalau sedap suara boleh kira. Nak, ini karaoke nyamuk pun lari. Nyamuk tak semari, yang pekak telinga nyamuk dengar. La ilaha illallah, apa benda ni. Nak, kita kalau tengok, kalaulah benda ni dia orang anggap satu keseronokan, na'udzubillah. Kalau sekiranya faja'atul maut tu ada, na'udzubillah tu. Nampak? Dia tengah hoha, kau selak nafas, mampu kerak. Orang Kelantan kata. Nampak? Yang kedua sekali, bila kita baca Yasin pada malam nisfu Syaban itu, ialah dipanjangkan umur dalam taat. Kita minta panjang umur, ya, Nabi suruh kita minta panjang umur. Tapi panjang umur di dalam membuat taat. Kalau panjang umur buat maksiat tak nak. Nampak? Kalau panjang umur buat maksiat banyak, tak nak. Kita nak panjang umur di dalam membuat taat. Yang ketiga, bila kita baca Yasin pada malam nisfu Syaban, diminta Allah Ta'ala terima segala amalan baik, dan Allah Ta'ala tolak segala amalan yang tak baik. Benda yang baik kita buat, minta Tuhan terima. Benda yang tak baik kita buat, minta Tuhan tolak. Tolak dengan makna Tuhan tak terima, ataupun dalam arti kata lain Tuhan mengampunkan. Nampak? Minta yang tu. Itulah kehidupan tujuan kita kat dunia ni. Kita tak nak benda apa lagi? Nak ketetapan iman, nak umur panjang dalam taat, dan yang ketiga, nak segala amal baik diterima oleh Allah, dan amal tidak baik ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita mohon. Kita baca Yasin tu sebab apa? Sebab kita munajat dengan Allah. Salah ke? Tak salah. Nampak? Dulu ada seorang ustaz tu kata, kenapa tak baca surah Al-Baqarah? Dia tanya kita dulu, kenapa tak baca Al-Baqarah? Tak apa, boleh je nak baca surah Al-Baqarah. Awak baca lah, kita orang tak mampu. Nak, awak dah cakap orang, ni masalah ni.
Nak masalah orang-orang golongan ni tunjuk cakap pandai, buatnya dak. Faham tak lagi istilah? Kita buat zikir la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Kita buat zikir ismul zat. Tak, subhanallah, subhanallah, hayyun qayyum qahar, hayyun qayyum qahar. Kita dah buat zikir macam tu. Puak ni marah. Marah buat ni. Nabi tak pernah ajar zikir macam tu. Nabi ajar zikir macam ni, macam ni, macam ni. Persoalannya awak buat ataupun tidak. Ada tak awak buat majlis, jom kita berkumpul di dalam majlis ramai-ramai, kita berzikir ikut cara Nabi. Ada tak? Tak ada pun. Komplain pandai. Buat tak nak. Ni masalah ni. Nak? Ada ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli sunnah ni, dia beramal, dia suruh, dia sendiri beramal. Nah, macam orang kata lah, apalah, main bola tak reti. Kau main bola tak gol, kena belasah 7-0. Buat malu ke? Nah, macam tahu-tahu je kan. Abang dia main bola, nak tak boleh pakai keeper apa semua, tak boleh. Sedap komplain. Cuba awak masuk dalam tu. Nak? Awak pergi lawan sekali, pergi dekat apa nama stadium ni? Anfield. Anfield lah. Tahu ni. Nak, muslimat tahu tak benda apa tu? Tak tahu benda. Nak, dia tahu Lazada, Shopee, ha. Nak, kan? Terang pergi masuk main bola sekali nak tahu kena berapa puluh kosong nak tahu. Ni kata perangai ni. Nak, kalau kita tak reti main, jangan komplain orang main. Nak, kalau kita tak profesional main, jangan komplain orang main. Nak, awak tak profesional, awak nak komplain orang main. Lainlah kalau awak sendiri. Nak, awak pernah lawan kelab tu, awak menang 7-0 atas dia pun nak sabar. Nak, ini lawan kebuk, mana pergi harap main PSP. Tak pergi. Nak, itulah kata dia. Bila masuk bulan Syakban, kita nak sambutlah dengan amal ibadat. Tak, sambut dengan bersedekah, sambut dengan banyak berzikir, banyak berselawat, buat qiyamul lail. Tak, ajak orang buat amal soleh, ajak orang bersedekah, ajak orang buat benda-benda baik. Tak ada masalah. Itu tanda kita mensyukuri dan kita membesarkan hari-hari kebesaran dalam Islam. Bukan nanti nisfu Syakban semua hari boleh buat macam tu. Nah. Jadi saya rasa setakat tu dulu, insya-Allah sedikit sebanyak berkenaan dengan pengungsian kelebihan nisfu Syakban. Yang pertama sekali, khulasah dia, dalam banyak-banyak bulan yang Allah Ta'ala ciptakan bulan ini, 12 bulan, ada bulan-bulan yang Allah Ta'ala letakkan peristiwa yang besar. Nah, dalam 12 bulan ni ada peristiwa-peristiwa yang besar. Contoh Maulid Nabi bulan Rabiul Awal. Nah, 10 Zulhijjah orang raya haji. Nah, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Muharram. Nah, jadi bila ada benda-benda yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala berlakukan peristiwa, maka peristiwa itu bukanlah satu benda yang kosong. Bukanlah satu benda yang kata tak ada faedah, tak. Bahkan ada faedahnya. Dan ada kelebihan fadilatnya, ada fadailnya. Maka bagi kita orang beriman yang percayakan Allah, yang cintakan Nabi, cintakan para ulama, cintakan orang-orang salihin, bila berlakunya hari-hari ini, kita tengok dulu apa orang salihin buat. Contoh kita katakan berlaku malam 15 nisfu Syakban. Apa orang-orang soleh buat? Orang soleh ni duduk minum kedai, pergi kat kedai kopi, minum air teh ke atau macam mana? Cara nak kita nak beramal ni. Kita tengok orang soleh buat. Tok guru buat apa? Ulama-ulama buat apa? Orang-orang soleh buat apa? Kalaulah dia orang sambut malam tu dengan baca Yasin, kita join lah sekali. Nampak? Contoh kita katakan malam 9 Safar. Kita kata tengok 9 Safar, apa orang soleh buat? Tak ada pun sambut apa-apa, berarti tak payahlah sambut. Bukan kita ni kena sambut setiap hari. 1 Syakban kena sambut, 2 Syakban kena sambut, 3 Syakban kena sambut. Dah. Hari-hari ayam Allah je kita sambut. Nampak? Kalau ada kelebihan pada hari tersebut, maka kita takzimkan hari itu dengan ibadah. Hatta hari jadi kita pun kita biarlah buat ibadah. Ini bila hari jadi tiup lilin, tu masalah tu. Orang tu dah umur 79 tahun. Dan kalau lilin ikut umur, faham? Kalau umur 30 batang lilin, itu pun dah semput. Ini 79 tahun nak tiup 79 lilin. Tak?
Tiup-tiup terus rebah atas tilis meninggal dunia atas tu. Nampak? Ni apa punya perangai ni? Kita nak sambut hari kita apa dia? Kita minta Tuhan doakan saya. Itu baru betul. Ajak para alim ulama buat sembahyang hajat, doakan saya jadi orang yang soleh, istiqamah dalam amal ibadah. Tu hak sepatutnya. Nampak? Hatta hari kebesaran kita pun kita sambutlah dengan amal-amal yang baik. Nah, ini bila kita sambut amal baik, dah mula kata benda ni tak baik. Tak baik kok mana? Fikirlah dulu kak. Nah, sebab itu bila ayam Allah, maka sambutlah dengan ibadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.